Di antara sifat orang yang beriman ialah menyesal dan sentiasa rasa bersalah apabila melakukan dosa dan berusaha untuk membersihkan dirinya walaupun menyebabkan kehilangan nyawa supaya dia bertemu Allah dalam keadaan lebih baik. Ini antara sifat orang beriman itu. Bila buat salah, rasa menyesal. Buat salah, rasa menyesal. Ini antara sifat orang yang rasa bersalah. Adapun ada juga orang yang buat sifat dia bila buat salah, tak ada apa, biasalah. Ada juga. Sebab apa dia rasa macam tu? Sebab hatinya memang telah tertutup. Benda yang salah benda dia rasa biasa-biasa saja. Mungkin yang kalau orang seorang tu bila dia nak buat satu dosa kesalahan, waktu pertama kali itu dia buat, tak boleh. Tapi dia buat sekali. Contohlah orang tak bisa mencuri pula, dia rasa menjejak. So takut dah rasa. Tapi dia buat sekali. Tak ada apa senang. Duit pula banyak. Dia test ini kedua. Ketika itu dia tak ada lagi perasaan rasa bersalah. Tu orang dia mencuri makin lama, rompakkan duit makin tinggi dia rasa apa? Perkara itu biasa saja. Adapun waktu mula dia nak melibatkan diri, dia rasa tak wani. Kawan dia tu tapi buat sebenar merompak kan, dapat benda yang tak sepatutnya, rasa cukup takut. Tapi dah mula terjebak, dia rasa perkara itu adalah perkara yang biasa saja. Baik, ini antara sifat orang yang beriman, dia sentiasa merasa menyesal, merasa bersalah apabila melakukan dosa dan berusaha untuk membersihkan dirinya. Kalau ada orang dalam salah Allah, kalau nak membersihkan diri daripada dosa walaupun terpaksa mengorbankan nyawa, dia sanggup. Akhirnya kalau kita tengok dalam kisah tadi, bagaimana sikap seorang umat ni, kalau dia mengaku ni dia mati cerita. Ini cerita dia bukan cerita dia. Hidup dan mati. Kalau dia mengaku mati, tapi dia sanggup sebab semata-mata nak kemauannya bila bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala kelak bertemu dalam keadaan bersih daripada kesalahannya. Baik, yang kedua, deraan atau hukuman yang dilaksanakan akan menghapuskan dosa apabila disertai dengan taubat. Salah satunya bertaubat. Bila ada hukuman, maka hukuman tersebut dapat mengkafarahkan dosa yang dilakukan dengan syarat waktu dia lakukan hukuman tersebut dia redha dengan hukuman tersebut dan rasa menyesal dengan perbuatannya. Yang ketiga, perempuan hamil kerana berzina tidak boleh dilaksanakan ke atasnya had. Had ni hukum hudud lah. Kalau perempuan telah berkahwin, hukumannya rejam sampai mati. Kalau dia belum berkahwin, hukumannya sebaliknya ayat tersebut. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina, lelaki yang berzina, maka sebatlah mereka dengan 100 sebatan. Adapun berkaitan dengan rejam, ayat itu telah dinasahkan bacaannya. Kita tengok Quran tak ada. Qiraatnya telah dinasahkan, bacaannya telah dinasahkan, tidak wujud di dalam Al-Quran, tapi hukumnya kekal. Itu ayat asy-syaykh wa syaiku idza zanaya farjimuhuma. Perempuan yang telah tua, yang telah berkahwin, yang berzina, laki yang telah berkahwin, yang berzina, maka rejamlah. Ayat itu tidak ada di dalam Al-Quran. Sekarang kita tidak dapati kerana bacaannya telah dinasahkan. Tetapi hukumnya masih kekal. Kalau tuan-tuan dah mengaji perbahasan pada dalam ilmu usul fiqh, dia ada bab nasakh. Di dalam Al-Quran ada pembacaan yang telah dinasahkan bacaannya. Tidak ada bacaan, hukum kekal. Antaranya ayat tadi. Ada juga bacaannya ada, tetapi hukumnya telah dinasahkan karena ada hukum yang baru. Ini perbahasan tentang nasikh wal mansukh, ayat yang membatal dan ayat yang dibatalkan. Jadi mula-mula mungkin turun hukum jadi, lepaslah tu ada rompakan, ada pindaan yang baru. Mungkin ada kemaslahatan. Sebab Allah sebut ma nansakh
ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw minha. Baik. Di sini perempuan yang hamil kerana berzina tidak boleh dilaksanakan ke atasnya had sebelum melahirkan anak, malah jika hukum itu rejab maka ia dilaksanakan selepas anaknya berhenti susu, dan jika hukumnya sebat maka dilaksanakan selepas suci daripada nifas. Nah, jangan lepas je anak panggil main ni hukum sebat pun dah bagi tempoh sehingga habis pantangnya. Jadi kalau lebih terperinci kita tengoklah dalam perbicaraan tentang hukum kalau dalam bab kita fikir sebut dalam bab pencinayat wal hudud ya, dikupas secara terperinci di sana. Kemudian yang keempatnya, orang yang mati setelah dihukum rajam hendaklah disembahyangkan. Orang yang mati setelah dihukum rajam hendaklah disembahyangkan. Sebab apa? Yang mukmin yang dilakukan adalah satu kesalahan, maka dia tetap orang Islam, maka tanggungjawab kepada kita untuk menyembahyangkannya. Bukannya sobat raja yang mati ni betul tu dah, tanggungjawab kepada kita untuk melaksanakan tuntutan ke atas jenazah tersebut, memandikan dia, mengkafankan dia, sembahyang dia, dan semandikan di tanah perkuburan orang-orang Islam. Kecuali kalau dalam kes murtad kan, dia mati sebab apa? Dihukum murtad, dia telah murtad, kemudian sabit hukuman, dijatuhkan hukuman mati, ketika itu tidak boleh lagi kita sembahyang ya. Sebab apa? Dia bukan matinya bukan sebagai mati orang Islam. Yang kelima, amat susah didapati orang yang berusaha mencari keredaan Allah berbanding dengan yang berusaha untuk mencari kepentingan diri sendiri. Susah. Orang dari ada dua perbandingan. Seorang ini dia berusaha untuk mencari keredaan Allah satu. Walau apa cara pun, walaupun terpaksa mengorbankan nyawa dia. Satu ni orang yang kemudian dia mencari kepentingan peribadi Allah. Kalau aku ni mampu ya matilah aku kan. Kan kalau aku mengaku mati. Yang mana susah nak cari. Sanggup saya mengorbankan kerana mengharapkan kepada Allah. Susah caranya. Yang ni senang ni kalau aku mengaku mau aku. Kan. Akhirnya membiarkan dia. Jadi Nabi berkata wahal wajadta, adakah kamu temui afdal, seafdal mereka yang membaiki dirinya, yang bertaubat kepada Allah untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Susah, susah. Okey.